Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-297 pelaksanaan PKP dan hari ke-213 pelaksanaan PKPP atau pemulihan. Fenomena kes harian 4 digit bagi COVID-19 telah direkodkan secara konsisten setiap hari bermula penghujung November 2020 sehinggalah rekod tertinggi yang telah dilaporkan pada 7 Januari iaitu sebanyak 3,027 kes. Trend ini amat membimbangkan dan kerajaan memandang serius perkembangan terbaru ini. Saya ingin maklumkan bahawa kerajaan mendengar keluhan dan cadangan daripada rakyat yang amat bimbang dengan peningkatan kes kebelakangan ini. Kerajaan juga sangat memahami beban tugas yang dihadapi oleh petugas-petugas kesihatan kita berikutan peningkatan kes yang mendadak. Apatah lagi beberapa buah negeri ketika ini sedang diuji oleh bencana banjir. Walaupun SOP menghadapi bencana banjir ini diperketatkan, tetapi sudah pasti ramai yang bimbang banjir akan menjadi satu lagi penyebab kepada penularan COVID-19 ini. Menghadapi situasi ini, saya berharap semua daripada kita untuk sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan pada masa yang sama, jangan lupa untuk kita sama-sama mendoakan keselamatan bersama. Kerana itu, kerajaan sentiasa memantau situasi semasa penularan jangkitan COVID-19 ini dan membincangkan pendekatan serta langkah terbaik untuk mengawal penularannya. Sehubungan dengan itu, kerajaan melalui sidang khas MKN sedang memperhalusi dan menilai tindakan-tindakan yang perlu diambil segera untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Ini termasuk mempertimbangkan SOP yang lebih ketat dilaksanakan, terutamanya yang melibatkan sektor sosial bagi mengurangkan pergerakan sekaligus mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. InsyaAllah, satu pengumuman akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam masa terdekat bagi memaklumkan tindakan yang akan dilaksanakan. Sementara itu, saya ingin mengingatkan seluruh rakyat, termasuk diri saya sendiri, untuk terus mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Pencegahan yang paling utama adalah dengan diri kita sendiri, melakukan amalan mencuci tangan, menggunakan sabun dengan kerap, menggunakan hand sanitizer sekiranya tiada punca air yang berdekatan, memakai pelitup muka ketika berada di tempat-tempat awam yang bersesak dan juga menjaga jarak fizikal dan elakkan daripada bersentuhan. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 2,783 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 11,688 anggota telah melakukan 47,770 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP. Sebanyak 3,447 pasaraya, 4,715 restoran, 1,310 kilang, 1,135 pasaraya dan pasar awam dan pasar tani, 3,300 tempat ibadah dan 1,277 tempat riadah telah diperiksa. Semalam, PDRM telah menahan seramai 277 individu di atas kesalahan engkar dan gagal mematuhi SOP.
Daripada jumlah itu, 276 telah dikompaun dan manakala satu lagi direman. Antara kesalahannya adalah hampir sama berlaku setiap hari, iaitu gagal memakai pelitup muka dan lain-lain. Mengenai kawalan sempadan negara, seperti saya tegaskan bahawa pihak berkuasa, iaitu angkatan beruniform, angkatan penguatkuasa yang beruniform, masih terus mengawal ketat sempadan negara kita daripada dipolusi oleh parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. Ini kemasukan parti ini merupakan satu perkara yang membahayakan, bukan saja dari segi jenayah yang mereka lakukan, iaitu jenayah serentah sempadan, tetapi juga mereka berkemungkinan besar boleh membawa virus COVID-19 bersama mereka. Oleh itu, Ops Benteng sentiasa diperketatkan dan kita sentiasa menambah kekuatan anggota, malah aset, untuk kita pastikan jenayah rentas sempadan iaitu parti ini dapat kita sekat. Dan semalam Ops Benteng berjaya menahan 26 parti serta merampas 9 buah kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 113 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara, yang melibatkan Ops Benteng ataupun Ops Penawar, PDRM, ATM dan rela sebanyak 46 sekatan jalan raya, Ops Benteng PDRM 58 SJR dan Ops Benteng AKSM AKSM sebanyak 9 SJR. Bagi memperkukuhkan kawalan sempadan di Pulau Ketam, Selangor, kerajaan bersetuju dengan cadangan National Task Force ataupun NTF untuk membina pos terapung ataupun floating barge gabungan keselamatan di Pulau Ketam. Ini memandangkan berlaku peningkatan kemasukan dan tangkapan parti yang ketara dari tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 misalnya, seramai 328 parti telah ditangkap di Pulau Ketam dan sebanyak 21 rampasan dibuat dengan nilai sebanyak 2.344 juta ringgit, dan namun jumlah itu terus meningkat pada tahun 2021 dengan seramai meningkat pada tahun 2020 dengan seramai 2,000 parti telah ditangkap dan 207 rampasan dibuat dengan nilai 11.736 juta ringgit. Jadi memandangkan kes meningkat daripada masa ke semasa, jadi untuk memperkasakan kawalan parti di kawasan Pulau Ketam, jadi kita setuju untuk membina pos terapung ataupun floating barge tersebut. Mengenai ops sanitasi awam, semalam sebanyak 52 ops sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara. Dan semalam seramai 373 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia terlibat beserta dengan 204 anggota pihak berkuasa tempatan serta 82 jentera Jabatan Bomber dan Penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 839 individu telah tiba di kesemua pintu masuk antarabangsa dan kesemua mereka telah dikuarantin wajib di stesen kuarantin seluruh negara. Dan kita masih memperketatkan pintu masuk sempadan negara kita bagi usaha kita menyekat penularan COVID-19 yang dibawa oleh warga asing ini. Jadi kita tidak lagi membuka pintu masuk negara kita. Walaupun ada cadangan baru-baru ni daripada kementerian, daripada LADA, iaitu projek rintis gelembung perjalanan Qatar Airways ke Langkawi,
namun pihak kerajaan masih lagi belum membenarkannya lagi. Jadi ada satu cadangan, iaitu Qatar Airways akan membawa pelancong-pelancong ke Pulau Langkawi dengan SOP yang ketat, namun kerana kita masih lagi belum membuka negara kita kepada pelancong negara asing, jadi kita masih tidak membenarkan. Ya, jadi keadaan dari segi polisi kita masih kekal, iaitu tidak membenarkan warga asing memasuki negara kita untuk pelancongan. Saya ingin laporkan mengenai saringan wajib pekerja warga asing. Bermula 1 Disember 2020, seperti kita tahu, kita telah pun mengarahkan saringan COVID-19 dilaksanakan di 6 buah negeri yang saya telah pun beberapa kali menyebutkannya. Sehingga 8 Januari 2021, Kementerian Sumber Manusia telah memaklumkan bahawa ketika ini, sehingga hari ini, seramai 119,940 pekerja warga asing telah menjalani ujian saringan yang melibatkan 4,458 majikan. Daripada jumlah itu, sebanyak 2,574 telah disahkan positif, manakala 117,366 lagi adalah negatif. Sehingga kini, sebanyak 783 buah klinik telah terlibat dengan program ini. Jadi, kita harap majikan terus bekerjasama dengan pihak Kementerian Sumber Manusia dengan menghantar pekerja-pekerja mereka untuk disaring. Kegagalan pekerja mereka disaring boleh menyebabkan mereka diambil tindakan di bawah Akta 342. Saya ingin maklumkan tentang status guru dan juga pensyarah yang akan pulang ke Sabah dan Sarawak daripada Semenanjung ataupun daripada Labuan. Ya. Guru-guru yang akan pulang untuk memulakan tugas ataupun pensyarah yang akan memulakan tugas apabila sekolah dibuka, ataupun IPT, IPTA dan sebagainya dibuka. Jadi mereka yang nak balik ke Sabah dan Sarawak akan dikenakan swab test ataupun ujian saringan. Dan sama ada kalau di Sabah boleh terus 3 hari sebelum pulang ke Sabah perlu buat swab test. Kalau ke Sarawak, sama ada sebelum ataupun setibanya di pintu masuk di airport, Kota Kinabalu dan sebagainya. Dan semua kos untuk saringan ini, sama ada guru ataupun pensyarah dan juga keluarga mereka, akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Kesihatan, oleh kerajaan. Jadi mereka tak terlibat dari segi pembayaran. Bagi yang ke Sarawak, bagi ke Sarawak, Kajian Negeri Sarawak telah pun menetapkan bahawa mereka akan dikuarantin. Kalau di Sabah mereka tidak dikuarantin, tapi bagi Sarawak mereka perlu dikuarantin. Mereka perlu dikuarantin sama ada di IPG, Institut Perguruan, ataupun mana-mana tempat yang telah pun dipersetujui oleh Kerajaan Sarawak. Dan kos untuk kuarantin tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi bagi guru-guru yang akan pulang, tidak perlu bimbang kerana kos saringan dan juga kos kuarantin akan ditanggung oleh kerajaan. Sama ada Kerajaan Persekutuan untuk swab test dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk kuarantin, pusat kuarantin. Sejak untuk tapak binaan, saya sebutkan dari segi saringan kepada pekerja warga asing kerana inilah isu yang besar
berkaitan dengan penularan COVID-19 di kalangan pekerja asing. Jadi sebab itu saya jadikan ini sebagai laporan saya. Dan yang keduanya adalah di tapak binaan. Kita tahu di tapak binaan juga berlaku isu COVID positif di kalangan pekerja tapak binaan. Jadi sejak 20 April 2020 sehingga 7 Januari, sebanyak 14,212 jumlah pemeriksaan telah dilakukan oleh CIDB, iaitu Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, yang melibatkan 8,063 tapak binaan di seluruh negara. Secara kumulatif sejak April 2020 sehingga 7 Januari 2021, 19 tapak binaan telah diarahkan tutup kerana tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Semalam, anggota penguatkuasa telah membuat pemeriksaan di 18 tapak binaan di seluruh Malaysia dan kesemua tapak binaan mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi, sekali lagi lah saya menyeru kepada orang ramai supaya patuh kepada SOP yang ditetapkan. Seperti yang kita faham, kita tahu bahawa beberapa negeri menghadapi banjir, pusat pemindahan telah pun dibuka dan saya berada di pusat pemindahan di Rauk, Pahang pada hari semalam. Ya, saya boleh lihat bahawa di segi pematuhan agak baik di sekolah tersebut, di mana setiap individu yang ke sekolah tersebut perlu mengimbas QR code, membuat imbasan dari segi suhu dan juga ada sanitizer diletakkan. Dan saya lihat mereka yang berpindah tak kira lah daripada kanak-kanak sehingga orang dewasa dilihat memakai memakai topi muka dan sebagainya. Dipaham juga makanan juga secara berbungkus. Jadi mereka nampak patuh kepada SOP yang ditetapkan. Saya harap semua tempat patuh kepada SOP yang ditetapkan. Waktu banjir, kita takut kepada arus banjir yang boleh menjejaskan keselamatan, tetapi dalam masa yang sama, kita mungkin terselamat daripada arus banjir. Tetapi kalau kita tidak menjaga SOP di pusat pemindahan dan lain-lain tempat, maka masalah baru yang mungkin akan timbul. Kita selamat daripada arus banjir tetapi tidak selamat daripada jangkitan COVID-19. Jadi sebab itu saya mengharapkan semua patuh kepada SOP yang dikeluarkan. Jadi saya tahu hari ini ramai yang ternanti-nanti laporan harian saya ini untuk menunggu laporan sama ada tindakan-tindakan yang lebih ketat, lebih tegas diadakan. Ramai yang sudah viral macam-macam, SOP macam-macam. Sudah viral berbagai-bagai cerita di dalam media sosial yang mengatakan kerajaan saya akan mengumumkan sesuatu yang lebih ketat dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, kerajaan sentiasa mendengar keluhan rakyat, rintihan rakyat, pandangan rakyat, dan kita sedang mempertimbangkan dan insya-Allah apa yang dinanti-nantikan tersebut akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Isnin nanti. Jadi kita tunggulah apa pengumuman yang nak dibuat nanti dan kita bersedialah dengan pengumuman itu nanti. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.